Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian. Selamat malam dan salam sejahtera kepada semua. Waalaikumsalam, ni Amran, Tabaki, Anwar Rizal, Pak Tanwi ya. Ismail Hashim. Kasmir Al-Fakir, Ed Chot, Big Bro, Mega Hashim, Yusri Zulkifli, Muhammad Faizal, Ismail, Zulkifli Ahmad, Adoka Bonaka, Zamani Abdul Syukur, Kak Salwa, Acik, Sani, Alfera, Muhammad Fauzi, Wan Hakim, Lang Buana, Syukur Kok, Muhammad Kelisa Fishing Club, Mustafa Ismail, Luqman Adam ajak berdebat. Okey, tuan-tuan, waalaikumsalam dan sesiapa yang memberi salam. Hari ini saya bersiaran secara live di saya punya TikTok saya, Syafiq.Halim, dan juga di Facebook saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim. Jadi minta kepada saudara-saudara semua untuk melakukan perkongsian, share-share lagi. Malik, waalaikumsalam Malik. Saya nak standby stand ya. Stand saya ni. Muaz Zaza, Andy Utara, Azlan Aziz Baharudin Abdullah Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam Syah Rozi Omar, Sangkut-sangkut, dah kot line tengok okey ya. Pak Su, waalaikumsalam. Syahril Lentera Azizah, Rosnah Osman, waalaikumsalam. Zafani Zakaria, Nina, waalaikumsalam kepada sesiapa sahaja yang memberi salam. Salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya bersiaran secara live di Facebook saya, page Muhammad Syafiq Abdul Halim, dan juga di TikTok saya, Syafiq.Halim. Mohon rakan-rakan semua untuk meneruskan perkongsian. Minta maaf hari ini lewat sikit, esok cuti kan. MJ, waalaikumsalam MJ. Okey laporan COVID. Kes COVID hari ini tuan-tuan, kes baru 383. Penambahan 16 kes daripada semalam. Kes aktif 11,126. Ada penurunan lah, 246 kes, kematian 4 orang. Semalam 8 kematian, hari ini 4 orang. Minggu ni saja saya tak tahu berapa lah. Dan semalam punya live semalam, baguslah Kementerian Kesihatan dia respon Kok ada pegawai dia kot duk tengok live dia, so dia respon lah. Jadi dia bagi tahu memang ada 7 jenis vaksin yang telah pun lanjut dia punya expired date dia. Antaranya adalah CanSino, Pfizer, Sinovac, semua ni lah kan. 7 vaksin tu and telah pun expired. Dan kerajaan juga telah menjawab bahawa penambahan ataupun pelanjutan tarikh expired date ini adalah berdasarkan ujian kestabilan yang telah pun dibuat oleh pengilang-pengilang vaksin tersebut daripada semasa ke semasa. Jadi ini jawapan yang dibagi oleh kerajaan lah. Dia kata bukan kerajaan yang melanjutkan tarikh expired tersebut, tetapi tarikh tersebut ditentukan oleh kilang. Dia jawab kat kita.
kilang-kilang pengeluar vaksin tu lah. Dan dia kata kerajaan bagi tahu untuk memeriksa tarikh luput yang sebenar. Jadi tarikh luput yang dekat botol tu mungkin akan dilanjutkan, dan untuk memeriksa tarikh luput yang sebenar boleh disemak melalui laman web rasmi NPRA. Jadi dia bagi tahu kat kita macam tu. Jadi soalan kalau Kementerian Kesihatan ni dia dia rajin jawab, kita rajin tanya soalan kan. Baguslah macam ni, kerajaan rajin jawab, kita pun suka tu. Janganlah duk sikit-sikit nak bubuh kita kat dalam, sikit-sikit nak bubuh kita kat dalam, dia jawab kan. Jadi kita kalau dia menjawab pada soalan kita seronok nak bertanya. Betul tak saudara semua? Jadi hari ni kita nak tanyalah. Okey, saya baru ambil vaksin untuk pengetahuan kerajaan lah, untuk saudara-saudara semua, baru ambil pada 9 hari bulan Januari tahun 2023 saya ambil. Bila saya ambil vaksin tu, dia kena ada isi dua borang tu. Jadi dalam 2 borang tu, di bawah tu dia ada tulis, sebelum kita sign lah, kita isi tentang kita punya masalah kesihatan semua tu. Bawah tu dia ada tulis, dia kata pengambilan vaksin ini sebarang implikasinya adalah tanggungjawab sendiri. Dan kerajaan tidak akan bertanggungjawab kerana vaksinasi adalah secara sukarela, bukan adalah satu bentuk paksaan yang dibuat oleh kerajaan. Jadi apa yang kita nak tanya kepada kerajaan hari ini adalah, apabila disebut tentang kilang-kilang ini melanjutkan dia punya expired date, yang pertama sekali kita nak tahu tentang laporan implikasi bagi vaksin yang telah pun dilanjutkan dia punya tarikh luput dia tu, expired date tu. Kita nak tahu daripada 100 orang yang dah ambil vaksin tu, ada berapa implikasi dia, dan apakah jenis-jenis implikasi dan disebabkan apa. Kita tak mahu fitrah kerajaan kan, kita nak tahu sebab apa, kencing manis ke apa kan. So orang-orang yang ada penyakit ni tak sesuai lah untuk ambil. Implikasi yang jenis macam mana, sakit jantung ke apa ke kan, dia pensan ke, yang ni kerajaan kena bagi tahu kepada kita lah laporan tersebut. Dan juga daripada sudut jaminan kerajaan untuk menggalakkan pengambilan vaksin. Sebab sekarang ni kita tahu bahawa ada ramai lagi yang belum ambil booster dose ni. Jadi untuk menggalakkan lebih ramai orang mengambil booster dose ni, mungkin kerajaan boleh memberi sedikit jaminan ataupun penerangan. Sebab kita tengok penerangan tentang vaksin ni kurang sikit sekarang ni. Mungkin boleh bagi tahu sikit tentang ni, dan jaminan-jaminan yang tertentu lah, khususnya kalau yang melibatkan budak kecil dan sebagainya, anak-anak kita ni. Jadi apakah jaminan tersebut? Jadi ini adalah mukadimah kita pada hari ni lah. Jadi saya harap esok saya buka surat khabar ada lah kan. Hari ni semalam kita tanya kan, hari ni kita buka berita, kita tengok ada. Ini macam soalan yang aku tanya semalam ya. Jadi kita pun seronok lah sikit kan. Ni kira-kira nak buka SKMM ya, leceh. Okey, tuan-tuan pasal 92.5 bilion tu saya baru nak jawab. Jadi hangpa tolonglah share. Hati-hati kena saman nanti. Salah cakap tak ada masalah apa. Nabil Fikri nak saman, teruskan saman, tak ada masalah apa. Berkenaan dengan perbelanjaan, tolong share sikit lah tuan-tuan. Di Facebook ni ada button share, di TikTok pun ada button share. Saya tengok baru 76 share, selalunya 1000 share. Semalam 1000 share, terbaik rakan-rakan kita di TikTok. Di FB pun semalam ada banyak share. Saya tengok kat 400 share. Kena lawan dengan TikTok TikTok 1000, Facebook 1000 share. Terbaik saya berjuang di sini, saudara semua berjuang di sana. Share, saya ada semangat lah sikit. Tambah-tambah pula bila kena panggil minggu depan ni kan. Jadi bila kita tengok kawan-kawan kita support kita dengan share pun cukup dah. Kita rasa semangat untuk berjuang. Okey saudara, berkenaan dengan perbelanjaan PIU 15 ni, yang kata 4.5 bilion ni. Jadi ramailah duduk tag dekat saya punya Facebook saya, kenyataan daripada Iswadi Morni. Dan hari ni pun saya nak cakap juga, saya mengisytiharkan, saya cabar Iswadi Morni untuk debat dengan saya berkenaan dengan 4.5 bilion ni. Kalau dia berani lah kan, saya cabar dia untuk berdebat dengan saya berkenaan dengan 4.5 bilion ni. Dia boleh pilih masa, dia tentukan dekat mana dia nak berdebat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, persoalannya sekarang ini adalah yang tertanya-tanya di pemikiran rakan-rakan kita yang nak
yang nak menyampaikan maklumat kepada rakan-rakan yang lain, dia tertanya-tanya, Fik, mana datang 4.5 bilion ni? Saya duk cari rujukan tak jumpa-jumpa. Jadi rakan kita dah jawab tadi dekat dalam komen di TikTok. Dia dah bagi tahu yang pertamanya tidak ada sebarang laporan SPRM yang menyebut tentang jumlah 4.5 bilion. Dan juga tidak ada langsung laporan daripada PAC yang menyebut tentang jumlah 4.5 bilion. Ataupun mana-mana agensi lah yang berkaitan, sama ada PDRM ataupun sebagainya, tidak pernah melaporkan berkenaan dengan 4.5 bilion. Yang mereka ura-urakan, yang mereka gembar-gemburkan, yang cerita bahawa 4.5 bilion ni adalah sejumlah wang yang digunakan oleh Parti Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang terbabit dalam jumlah 92.5 bilion. Okey tuan-tuan. Jadi bila angka ni tidak pernah dilaporkan oleh agensi yang saya sebut sebelum ni, jadi mana datang sebenarnya 4.5 bilion ni? Hujah ni mereka ambil daripada mana? Hujah ni mereka ambil daripada apabila pihak SPRM membuat penahanan kepada seorang lelaki, iaitu daripada Parti Bersatu, di mana ada tuduhan yang dibuat daripada syarikat-syarikat tertentu ke atas diri dia yang mengatakan bahawa beliau telah pun meminta upfront 5% daripada pakej ransangan ekonomi lah. Ada syarikat yang membuat tuduhan kepada beliau. So apa yang mereka buat? Mereka ambil 92.5 bilion ni, mereka darabkan dengan 5%. So bila mereka darabkan dengan 5%, maka jumlah dia adalah 4.625 bilion secara exact value-nya lah. So mereka tak ambil lah 4.625 bilion ni, mereka ambil 4.5 bilion. And so yang ketiganya, macam mana kita nak memahami adakah perkara ini adalah benar ataupun tidak? Macam mana kita nak tahu apa benda sebenarnya 92.5 bilion ni? Jadi ini ada dalam laporan SPRM, tetapi apa yang ada dalam laporan, mereka tidak akan quote benda ni. Jadi dalam laporan SPRM nyatakan sebagaimana dalam laporan PDRM yang saya buat sebelum ni. Ni laporan saya. Laporan PDRM yang saya buat, yang saya kata Anwar Ibrahim telah pun memfitnah tu, adalah berpandukan pada laporan SPRM dan juga laporan daripada Tengku Zafrul. Jadi pada 5 hari bulan Disember, Anwar mengatakan bahawa ada seorang pegawai di Kementerian Kewangan yang mengesahkan kepada beliau bahawa terdapatnya pelanggaran serius prosedur berhubung dakwaan perbelanjaan sebanyak 600 bilion ketika pentadbiran kerajaan diterajui oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, kenyataan ni pada 5 hari bulan Disember. So kenyataan pada 9 Disember pula SPRM bagi tahu, ni ada dalam kenyataan SPRM, takkanlah saya nak tipu PDRM tu, saya buat report kan. Jadi PDRM akan siasat lah. Dalam kenyataan SPRM pada 9 Disember pula, SPRM mengatakan bahawa jumlah 600 bilion ni tidak wujud sebenarnya, tidak ada angka 600 bilion ni. Jadi jumlah yang sebenarnya adalah 530 bilion ringgit. So daripada 530 bilion, SPRM mengatakan duit ini terpecah kepada dua bahagian. Jadi bahagian yang pertamanya adalah berjumlah 437.5 bilion. Jadi ini adalah bukan sumber kewangan kerajaan. Dia tak datang daripada kumpulan wang yang disatukan ataupun tak datang daripada MOF. Duit ini adalah jumlah keseluruhan KWSP dan juga moratorium yang telah pun diberikan kepada rakyat. Maknanya moratorium dan juga wang EPF yang rakyat terima tu, 20,000 lebih tu yang saudara semua terima, jumlah dia semua adalah 437.5 bilion. So, SPRM jawab 92.5 bilion daripada pecahan 530 bilion ni pula adalah dia katakan melibatkan dana kerajaan yang dibelanjakan berdasarkan 7 pakej ransangan ekonomi. Ini SPRM sebut ni. Berdasarkan 7 pakej ransangan ekonomi.
Jadi saya rasa saya tak perlu terang pada saudara semua, ataupun nak kena terang ni apa benda pakej rancangan ekonomi ke-77 ni. Jadi saya rasa lagi saya akan terang lah. Saya akan bagi tahu apa benda 7 pakej rancangan ekonomi, dan tolong rekod dan sebarkan. Okey saudara semua. Jadi dalam kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ni, dan tuan-tuan boleh periksa dalam laksana. Aduh, saya pakai handphone ni tidak boleh tunjuk. Tuan-tuan boleh periksa dekat laporan laksana. Laporan laksana yang bermula daripada bulan April tahun 2021 sampailah bulan Mac kot tahun 2022. Pada waktu Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan dia sebagai Perdana Menteri. Saudara boleh cek dalam pakej laksana. Dalam tuan-tuan boleh cek dalam laporan laksana. Laporan laksana ni diwujudkan semasa zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menunjukkan aliran wang tunai negara. Jika kerajaan bawa keluar duit sekian-sekian ni, dekat manakah wang ini telah pun dibelanjakan. Jadi mengikut kepada laporan laksana dan juga kenyataan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin, 92.5 bilion ni pula terbahagi kepada dua. 83 bilion dibelanjakan semasa zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Dan 9.5 bilion lagi dan lebih dibelanjakan pada zaman Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. So that tuan-tuan, bila kita tengok dekat sini, 92.5 bilion ini, kalau kita tengok dalam laksana, dia melibatkan 7 pakej rancangan ekonomi bersamaan juga dengan apa yang telah pun disebut oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Jadi pakej rancangan ekonomi yang pertama adalah prihatin. Lepas tu prihatin PKS tambahan. Lepas tu penjana. Kemudiannya kita prihatin. Lepas tu permai, pemerkasa dan juga pemerkasa tambahan. Yang jumlah keseluruhannya adalah 92 jumlah keseluruhannya adalah berapa tadi? 83 bilion. Semasa zaman Tan Sri menjadi Perdana Menteri. Dan ketujuh-tujuh pakej rancangan ekonomi ini bukanlah projek direct nego, dan bukanlah projek yang diawardkan kepada anak ke cucu ataupun menantu kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tetapi pakej rancangan ekonomi ini adalah pakej yang berbentuk wang tunai yang diagihkan kepada rakyat. Saya bagi beberapa example lah. Di bawah pakej prihatin, saudara semua lah yang duk tengok live ni, mungkin ada yang terima, ada yang tak terima lah. Di bawah pakej prihatin, isi rumah B40 menerima sebanyak RM1,600. Dan bagi mereka yang bujang B40 menerima RM800. Bagi pelajar-pelajar Institut Pengajian Tinggi, mereka mendapat RM200. Plus lah, kalau bujang 800 campur dia pelajar IPT, dia dapat 1,000 lah. Dan tuan-tuan juga dapat diskaun 50% bayaran elektrik pada waktu tu. Dan bantuan penjawat awam sebanyak RM500. Ini di bawah pakej prihatin. Kemudiannya adalah pakej prihatin PKS tambahan. Okey ya. Pakej ni adalah bagi tujuan membantu peniaga kecil dan sederhana dan juga syarikat-syarikat yang tidak mampu untuk menggajikan pekerja mereka dan berkemungkinan untuk bankrupt dan terpaksa memberhentikan pekerja mereka. So di bawah pakej prihatin PKS tambahan ini, pada zaman Tan Sri, kerajaan telah memperuntukkan geran khas prihatin berjumlah RM3,000. Program subsidi upah untuk dibayar kepada pekerja-pekerja adalah sebanyak RM800. Kemudiannya adalah di bawah pakej kita prihatin. Di bawah pakej ini, bagi B40, terima duit lagi. B40 dapat RM1,000. B40 bujang dapat RM500. Dan M40 dapat RM600. M40 bujang dapat RM300. Lepas tu di bawah pakej permai. Di bawah pakej permai
kerajaan pada waktu tu zaman Tan Sri bagi one off kepada frontliner sebanyak RM500 dan juga bayaran monthly kepada frontliner sebanyak RM600. Kemudiannya di bawah pakej pemerkasa tambahan, kerajaan pada waktu itu menambah grant khas prihatin daripada RM3,000, dia plus lagi RM1,500. So keseluruhannya adalah RM4,500. Dan kemudiannya kerajaan pada waktu itu telah pun bagi bantuan one off kepada pemandu teksi, pemandu bas dan juga pemandu pelancong sebanyak RM500. Dan inilah tuan-tuan, pakej-pakej ransangan ekonomi yang terlibat di dalam 83 bilion yang telah pun dibelanjakan semasa zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin. So saya nak bagi kepada tuan-tuan example. Sekiranya mereka mengatakan bahawa 45 bilion ini adalah 5% daripada 92.5 bilion, saya nak tanya kepada saudara semua. Belahak pula dah. Dia sangkut kat sini. Sebelum ni, masa tuan-tuan menerima grant khas prihatin tu, adakah tuan-tuan menerima RM4,500 ataupun menerima RM4,275? Sekiranya Iswadi Murni mengatakan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun mengambil 5% daripada semua pakej-pakej ini, maka saudara semua tidak akan menerima wang sebagaimana yang saya bagi tahu sebelum ni. Semua akan short 5%. Sebab apa? Sebab ni bukan projek. Ni adalah bantuan yang diberikan secara tunai kepada rakyat Malaysia. Dan saudara semua fikir sendirilah. Termasuklah dengan orang-orang di sebelah Pakatan Harapan sendiri, semasa mereka menerima wang ini, adakah mereka menerima RM4,500 ataupun mereka menerima RM4,275? Jadi ini saya serahkanlah kepada saudara semua untuk fikir. Saya rasa ramai pun yang cerdik pandai, yang boleh fikir. Saya pun dah ulang, bukan sekali dua, banyak kali dah berkenaan dengan benda ni. Okey tuan-tuan, hari ni kita lihat Mak Sabu. Mak Sabu selesai masalah teluk tak boleh, kerja dia adalah menfitnah. Hari ni dia ada buat ceramah dekat belah Kedah. Saya tak ingat nama tempat dia buat, tak mana tak belah Kedah. Belah Pokok Senar kot, kalau tak silap saya. So Mak Sabu pun mengulang semula. Dalam kenyataan dia, dia kata PAS terima duit judi. Sedangkan saudara boleh tengok sendiri, laporan Hansard Parlimen bertarikh 20 hari bulan Disember tahun 2022, di mana apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada waktu itu, Anwar Ibrahim, membentangkan belanjawan mini, maka pada waktu itu YB daripada Pendang, Awang Hashim, telah pun bangkit dan bertanya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, adakah kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan PAS dan menerima duit perjudian dan sebagainya ni? Dan yang dijawab oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada waktu itu adalah dia mengecualikan PAS berkaitan dengan isu judi dan sebagainya. Hari ni YB Mak Sabu mungkin dalam waktu tu dia lena, saya ingat kot. Dia tak dengar, dia tidur. Kan Abang Mat kan raja duduk macam ni. Kan, dia tak dengar bila dia tidur, jadi dia pun ulang balik kenyataan tu. Tapi tak apalah, saya ambil lah beberapa persoalan yang ditimbulkan oleh Abang Mat kita, kan, berkaitan dengan pilihan raya Perikatan Nasional. So Abang Mat dalam kenyataan tersebut mengatakan dulunya masa dia menjadi timbalan presiden PAS ke jawatan apa pun saya tak ingat lah, dia kata dulu PAS ni nak pasang bendera panjat pokok, lepas tu masuk hutan cari buluh. Dia kata lepas tu dia tak bagi tahu law ni buat macam mana. Dia cakap macam tu, dalam video pun dia cakap macam tu. Dia kata dulu parti PAS nak pasang bendera panjat pokok sampai hilang bulu dada. Saya pun tak tahu panjat pokok dengan hilang bulu dada ni apa kena-mengena. Kalau cukup bulu dada ni dia lain macam. Dia ada dua, dia panggil top and bottom. Yang top ni selalu ada bulu dada. Yang duduk di bawah tu selalu dia cukup semua. Bulu paha, bulu dada semua dia cukup. Jadi saya belum dengar lagi lah orang nak pi buh bendera ni kena cukup bulu dada. Tak pernah dengar ni.
Lepas tu dia kata masuk hutan cari buluh. Lepas tu dia tak sambung dah kenyataan dia. So persoalan yang kita nak cerita kat sini adalah, nak tanya Abang Mat kat sini, kenapa Abang Mat tak sambung? Abang Mat sambung lah. Saya nak tanya pada Abang Mat, pada PRU15 macam manakah orang Perikatan Nasional ni memasang bendera? Adakah kita ni guna kren ke, kita guna robot ke? Tak pun saya ingat. Dan adakah Perikatan Nasional tak guna, dia tak pakai buluh, dia pakai tiang macam tiang bendera tu seluruh negara. Pakai tiang besi, lepas tu batu kat bawah. Saya rasa tak ada pun. Jadi rakyat semua boleh tengok Abang Mat. Bila Abang Mat keluar kenyataan macam tu, nampak sangatlah Abang Mat ni nak fitnah. Sebab apa? Sama je. Pada PRU15 juga orang PAS panjat pokok pasang bendera. Sama juga. Gunakan buluh untuk letak bendera. Sama juga. Menggunakan tali mancing tu untuk gantung bendera kat tiang elektrik. Semua sama. Saya tak tahulah kod PRU15, tak tahulah kod orang Pakatan Harapan nampak orang PAS pasang bendera pakai kren. Saya tak pastilah, sebab kalau di Parlimen Tasik Gelugok, saya duduk ronda tiap-tiap malam. Sampai depan rumah Abang Mat sendiri pun orang duduk panjat letak bendera. Saya tak pernah tengok lagi lah kod lah, tak tahu nak katakan belah Tasik Gelugok ni. Abang Mi Alang kot dia pakai kren ke, Ustaz Hobri kita kot pakai kren ke, saya tak nampak lagi lah. Tapi Alhamdulillah lah nampak semua duk panjat pokok macam biasa. Lepas tu Mak Sabu pula dia kata PAS, dia banyak 7 PAS lah. So saya pun kena sebut PAS lah kat sini kan, takkan saya sebut Perikatan Nasional, betul. Jadi orang PAS kan duk terasa. Jadi Mak Sabu sebut, dia kata PAS ni membelanjakan wang propaganda bagi tujuan pembohongan di dalam media sosial. So habis kat situ ucapan dia. Saya nak tanya Abang Mat, siapa yang dibayar ni? Dan apakah jenis propaganda media sosial yang dibuat oleh PAS ni? Kalau rakyat tengok, di sebelah Pakatan Harapan, semasa pilihan raya ada ramai figura-figura. Yang ni bukan kita nak tuduh, kita nak tanya, adakah mereka ni dibayar dan sebagainya. Saya nak sebut nama. Sebab Abang Mat tak boleh sebut daripada PAS ni manusia mana. Jadi saya sebutlah daripada Pakatan Harapan. Daripada Pakatan Harapan kita ada Iswadi Murni. Itu yang saya cabar ni untuk debat tentang 4.5 bilion tu kan. Lepas tu kita ada Mi Botak. Kita ada Azman. Kita ada Zack. Kita ada Amir Selayang. Joker. Abang Wan. Yani. Studio Jalan Kapal. Banyak ni. Saya ada studio bagai. Dalam Barisan Nasional ada Lokman Adam, ada Esme, ada Amir Hijaz, ada RAA, ada Asri Janggut, ada Wan Mahusin. Okay, kita nak tanya. Abang Mat kita sebut Masyad daripada PAS siapa dia? Boleh sebut 2 nama jadilah. Tapi saya tahulah dia akan sebut siapa? Syafiq Alim. Sebab tiap-tiap malam dia sebut Syafiq Alim. Tapi Syafiq Alim bukan duduk sebelah PAS. Bersatu pun tak bayar saya apa pun. Kotlah Bersatu nak bayar saya 5 juta sebulan, boleh saya beli Lamborghini. Abang Mat lah. Jadi Abang Mat, kalau Abang Mat kata dibayar atas tujuan propaganda dan perbohongan di media sosial, tolong jawab. Ada ramai lagi tu? Ya, ada ramai lagi tu. Tapi yang saya sebut ni yang saya kenal lah daripada PRU15. Jadi Abang Mat sebut satu nama je wakil PAS. Lepas tu tak apa, kami akan tengok betul tak dia bayar. Okey lepas tu Abang Mat cakap lagi. Abang Mat cakap, dia kata kemudahan kempen ni, kemudahan kempen Perikatan Nasional mewah sebab mereka ni guna duit judi. Dan Abang Mat habis terus dekat situ, mewah saja. Abang Mat tak terang pun mewah macam mana. Jadi saya nak bagi tahu pada Abang Mat lah. Dia panggil kaedah berkempen yang digunakan oleh setiap parti pada PRU ke-15. Dan semua orang boleh picek. Sama ada kat dalam YouTube, Facebook, TikTok dan sebagainya. Bagi Pakatan Harapan, mereka menggunakan truk berserta dengan LED. Billboard kat tepi highway sebesar-besar. Tu, di muka Barnon kita. Besar gila kat tepi highway. Lepas tu mereka membuat jelajah mega Pakatan Harapan. Pelancaran manifesto kita boleh. Dengan stage yang besar. Dengan half moon, dengan macam-macam makanan semua.
Lepas tu dia ada studio media sosial. Studio saya dah sebut dah tadi. Studio Jalan Kapal, Studio Azman, Studio Zack Rockstar. Ni semua ada studio belakang ni. Lepas tu mereka ada hiccup kan. Highlight lah, Twitter lah yang duk main lagu tu kan. Hoi, hoi, hoi. Semua tempat ada. Lepas tu mereka ada helikopter. Pergi ceramah pakai helikopter. Tanya Abang Mat, pakai duit apa Abang Mat? Ambil duit daripada mana? Kalau kita tengok di sebelah Barisan Nasional, kita ada Hilbot Keluarga Malaysia, Ismail Sabri. Lepas tu kita ada Jelajah Barisan Nasional. Dan juga Pemuda Bangkit, siap dengan DJ. Duk lompat macam tu kan. Pemuda Bangkit. Lepas tu, kita ada tu lah, Triton Highlight kan. Dia punya lagu dah, BM yang lagu. Tapi di peringkat Perikatan Nasional, kita boleh sahkan. Perikatan Nasional cuma ada 12 saja jelajah prihatin. Jelajah tu pun bukan pakai half moon canopy macam Pakatan Harapan pakai. Boleh tengok di Tasik Gelugok sendiri. Kita pakai kemah macam pasar malam je. Tak ada lah hebat-hebat. Sebagaimana BN dan juga Pakatan Harapan siap ada pencabutan bertuah. Tonton boleh tengok dekat Bagan Datuk siap bagi motor, bagi hamper. Laporan dekat mana rujukan? Dekat Malaysia. Ini ada laporan. Zahid duduk berceramah, belakang ada motor dan sebagainya. Pakatan Harapan pun sama, cabutan bertuah. PN tak ada. Kita ada 12 penjelajah prihatin yang begitu simple. Lepas tu kita mengamalkan ceramah kelompok di UDM, PDM. Itu saja. Dan media sosial, semasa ceramah, semua media sosial sendiri. Tak ada media parti, tak ada. Syafiq Alim ceramah, buka TikTok dia sendiri, buka FB dia sendiri ceramah. Tak ada pakai orang kata scope production kan, tak ada. Tapi Pakatan Harapan ada. Anwar duk ceramah tu dia ikut dia. Ikut dia. Itu macam mana nak buat tu? Itulah dia pakai yang stage tu, duduk atas tu tanggung. Berapa ribu tu bayar? Dia panggil apa? MCP MCP dia panggil. MCP tu berapa ribu bayar? Jadi tanya Anwar Ibrahim lah. Kita ceramah pakai media sosial kita lah. Orang duduk depan, kita bawa stand. Pergi pacak, kita ceramah, kita buh mic kat sini, kita balik. Buka stand, kita balik. Kita tak ada MCP macam mana mereka buat. Lepas tu, apa lagi teknik ceramah Perikatan Nasional? Konvoi motosikal ARC. Konvoi motosikal ARC, naik motor kan. Naik motor bodoh tu, motor cup apa semua. Tak ada lah hebat macam mereka dengan pick up, tak pick up, semua ada. Kalau ada pick up pun, saya ada tengok lah di Tasik Gelugok, macam nak relay pick up sayok buat ceramah. Duduk atas pick up sayok. Jadi, itulah Abang Mat Sabu cuba cerita. Jangan Abang Mat Sabu duk pergi cerita kata kita ni belanja mewah. Tapi tak nyatakan perbelanjaan mewah apa yang dibuat oleh kita. Dan rakyat hari ni nak tengok apa yang Abang Mat bagi tahu kepada rakyat semua. Jadi saudara semua, jangan jadi bodoh. Jangan mudah tertipu oleh propaganda. Zaman sekarang ni semua ada telefon. Tuan-tuan boleh pergi cek. Apa nama? Jelajah Mega Pakatan Harapan. Pelancaran manifesto Pakatan Harapan. Jelajah Barisan Nasional, Pemuda Bangkit. Saudara semua boleh pergi tengok. Mereka siap dengan DJ, dengan duk menari apa semua kan. Dengan LED kat belakang macam-macam lah. Saudara boleh pergi cek. Pergi tengok sendiri. Siapa lebih mewah. Dan kemudian rakyat nilai sendiri. Mereka ni bercakap benar ataupun tak bercakap benar. Okey tuan-tuan. Itu adalah berkaitan dengan Abang Mat kita. Tak payah kelentong lah. Tak apa. Kita rakyat boleh tengok. Takkan abang marah. Abang Saidin marah. Saya kata rakyat pergi tengok lah YouTube. Pergi cek lah. Ceramah PRU15. Abang Mat kata apa? BP lah. Abang Mat pula dah. Apa nama abang ni tadi? Abang mana-mana dia? Yalah Abang Mat kita ni. Abang Mat kita marah. Nama pun serupa Mat Sabu dah. Tapi dia Mat Saidin. Dia marah. Dia kata biarlah SPRM siasat. BP lah kami nak suruh rakyat pergi tengok YouTube. Apa masalahnya abang? Abang janganlah kelang kabut.
Sekarang ni kita tahu kerajaan sekarang ni dia nak gunakan agensi, nak timbulkan persepsi. Hari tu kata nak nak dakwa semua. Jaga-jaga, besok semua kena dakwa. Sampai hari ni berapa kali besok dah tak ada seorang pun kena dakwa lagi. Jadi biar rakyat tengok. Abang janganlah takut. Dan saya minta kepada semua, hampa tolong pergi buat video repost dekat dalam umpamanya TikTok, dalam FB, tunjukkan kepada masyarakat. Inilah banner Anwar Ibrahim duk berdiri macam tu kan, banner tu kan, besar tu. Dekat Ipoh lah. Bukan yang kecil, sebesar-besar alam. Tak pernah lagi saya tengok lah syarikat pengiklanan, mana-mana syarikat lah, kosmetik yang untung juta-juta ni. Datuk Vida ke, tak pernah buat lagi sign sebesar tu, tapi Anwar buat besar tu, sejarah dalam Malaysia. Saya buat billboard sebesar-besar alam. Yang tu siapa ada video tu kongsi balik tunjuk. Lepas tu billboard nama ni Presiden UMNO Zahid Hamidi duk berdoa kan. Ibadah menghindarkan kita daripada dosa. Ada lah saya buat tu, ada tengok kan. Saya buat dia pakai jubah duk berdoa kan. Lepas tu ada hashtag tu kan. Ibadah mengelakkan kita daripada dosa. Tu dah yang munafik punya kaki. Jadi tak apa hamba pergi repost kan. Jangan takut. Rakyat akan pergi tengok. Okey tuan-tuan siapa dia ni ada sini, abang takut nak komen. Billboard Peja lagi besar Anat. Ada billboard Peja awak keluar video lah ni, kita semua awak keluar video masing-masing. Video turun helikopter, video semua awak keluar, dan kemudiannya kita bandingkan kepada rakyat. Kita tak ada masalah apa. Kita ada orang hadut handle jelajah prihatin pun ada di sini dia boleh buat keluar video semua tunjuk kepada rakyat. Kita duduk atas kursi plastik, mereka duduk atas sofa, kita boleh tunjuk semua, tak ada masalah. Lawan lah. Kalau hampa kata hampa ada billboard Peja, hampa keluar dan sebelah sini semua akan keluar billboard Anwar, semua kita akan keluar semua. Anwar turun heli, semua kita akan keluar video. So apa nak risau apa, tak payah risau, kita lawan lah. Siapa lagi rasuah? Yang saya tahu Perikatan Nasional kita pakai banner lah, tak ada billboard lah. Billboard tu adalah duit sendiri. Dia bukan duit parti, duit apa. Siapa nak billboard, duit sendiri. Macam di Tasik Gelugok kita ada 20. Tu pun bukan billboard, dia hak jenis lipat tu. Jenis lipat tu kita ada 20. Saya baca komen ramai yang marah biasalah tuan-tuan Billboard Jamil Khair pun banyak sebelah Parlimen Jerai ni, main mana duit tak tahu. Buat keluar video tunjuk kat mereka. Jadi kita jangan risau. Okey tuan-tuan jangan marah jangan terkoyak, relax. Kita kena demokrasi Bang Mat boleh kata, kita pun boleh kata. Okey tuan-tuan, orang duk tanya saya ni pasal JPP ni. Mereka duk tanya saya Jabatan Pembangunan Persekutuan. Saya pun duk pergi buat research tentang JPP ni lah hari ni. Dan sebab apa menteri-menteri besar ni marah sangat kepada JPP ni? Yang pertamanya tuan-tuan, sebelum orang Pakatan Harapan mereka duk post kata menteri besar Perikatan Nasional ni tak mau jumpa dengan Perdana Menteri, boleh tak mereka terang kat kita, mereka buat satu live kat kita untuk mereka terangkan kepada kita apa itu Jabatan Pembangunan Persekutuan JPP. Dalam live hari ni saya tak akan beritahu kepada saudara apa fungsinya, suruh mereka terang pada umum. Kita nak dengar fungsi JPP ni apa. Dan saya tahu saudara-saudara semua pergi cari pun takkan jumpa apa makna JPP ni. Jadi tuan-tuan, kerajaan negeri ni dia ada kuasa otonomi dia. Menteri besar dipilih oleh di kalangan adun-adun. Yang menang bertanding dalam pilihan raya dan kemudiannya dilantik oleh sultan di setiap negeri. Dan mengangkat dia sebagai menteri besar. Jadi sultan lah yang angkat dia jadi menteri besar. Dan rakyat mengangkat dia sebagai ahli Dewan Undangan Negeri di dalam negeri tersebut. Jadi di dalam kerajaan negeri ini bukan ada menteri besar saja. Dia ada agensi-agensi di bawah kerajaan negeri. Dia ada pejabat-pejabat awam di bawah kerajaan negeri. Yang berfungsi dengan dipengerusikan oleh menteri besar. Jadi menteri besar lah yang akan mengeluarkan arahan kepada ketua setiausaha negeri, DO dan sebagainya lah. Dia adalah berapa banyak agensi di bawah kerajaan negeri ini. Lebih 20 lebih, saya tak larat lah nak baca malam ni kan. Tuan-tuan boleh pergi tengok dalam arahan MKN nombor 20. Jadi setiap menteri besar ni ada dia punya kuasa otonomi dia yang diperuntukkan di bawah perlembagaan. Bukan perlembagaan persekutuan saja, dia ada perlembagaan negeri-negeri perlembagaan negeri masing-masing lah. Selepas dia dilantik oleh sultan di negeri dia.
Jadi tuan-tuan, perwujudan JPP ni yang dimarah sangat oleh menteri-menteri besar di setiap negeri ni bukanlah disebabkan oleh dengki sebab bantuan tak mai dekat kerajaan negeri. No. Tuan-tuan pergi siasat balik, saudara pergi baca balik. Bukan sebab dengki, bukan kata oh peruntukan tak masuk pada kerajaan negeri. No. Ini adalah pemanipulasian dan agenda perbodohan yang telah dibuat oleh media-media yang nak memburukkan Perikatan Nasional. Dan juga cyber trooper daripada Pakatan Harapan yang konon-kononnya dia nak orang kata apa, nak memburukkan Perikatan Nasional. Jadi saya nak tanya kepada tuan-tuan, JPP ni macam mana dia nak agihkan bantuan? Soalan pertama yang patut kita timbul dalam pemikiran kita, bagaimanakah JPP ataupun Jabatan Pembangunan Persekutuan ni nak mengagihkan bantuan kepada masyarakat? Sebab dia tak ada pejabat awam di bawah dia, di negeri tersebut. Dia tidak ada agensi di bawah dia, di dalam negeri tersebut. Semua di bawah Menteri Besar. So macam mana dia nak agihkan bantuan? Jadi bila tuan-tuan fikir macam ni, baru tuan-tuan akan nampak, oh JPP ni adalah representative of Prime Minister. And orang yang dilantik untuk mewakili Perdana Menteri dalam satu negeri tersebut. Dan dia adalah lantikan berlatar belakangkan politik. Jadi dia duduk di situ. Jadi macam mana dia nak gerak untuk agihkan bantuan dan sebagainya? Jadi JPP ni diwujudkan untuk menjadi shadow kepada Menteri Besar. Dan juga adun-adun dalam negeri tersebut. Jadi dia nak wujudkan lagi satu kerajaan negeri. Dan JPP ni dia sebenarnya tak ada punca kuasa pun untuk dia panggil DO. Dia tak ada punca kuasa untuk dia panggil Ketua Setiausaha Negeri. Dia tak ada punca kuasa untuk panggil agensi-agensi di bawah kerajaan negeri. Tetapi apa yang dibuat oleh JPP, apa yang dibuat oleh Anwar Ibrahim ni adalah untuk memberi kuasa melebihi daripada Menteri Besar. Dia boleh arah Menteri Besar. Dia boleh panggil Menteri Besar, dan Menteri Besar bukan chair meeting, dia chair meeting dan dia arahkan Menteri Besar macam staff dia. Dan dia boleh overlapping walaupun tak ada punca kuasa, dia boleh ikut suka dia serbu masuk dalam pejabat mana-mana, nak minta itu, nak minta ini dengan menggunakan nama Perdana Menteri. Maka sudah tentulah Menteri Besar marah. Sebab apa? Punca kuasa daripada sudut undang-undang tubuh negeri dan juga undang-undang negeri penjawat awam negeri, dia kena patuh kepada hierarki dia dalam negeri tersebut. Dia kena ikut arahan Menteri Besar. Mana boleh mai tiba-tiba tak tahu siapa orang politik, tak ada jawatan apa, tiba-tiba mai nak arahkan DO apa semua ni untuk buat arahan. Maka itulah Menteri Besar marah berkaitan dengan benda itu. Dan agihan bantuan ini pula dibuat secara pilih bulu. Sebab dia orang politik, dia selesaikan agihan untuk parti UMNO, parti Pakatan Harapan. Bukan dia melihat kepada rakyat. Dia tidak melihat kepada rakyat, dia pilih bulu. Dia buat agihan bantuan mengikut kepada latar belakang politik dan sebagainya. Sedangkan duit yang diperuntukkan kepada kerajaan negeri itu adalah wang rakyat. Bukan wang yang digunakan untuk kepentingan politik. Rakyat di Kelantan dan Terengganu pun bayar cukai. Cukai itu masuk dalam kumpulan wang yang disatukan. Bila mereka susah, maka cukai ni kerajaan pulang untuk bantu mereka. Bukan duit Anwar Ibrahim. Kalau duit Anwar Ibrahim, tak apalah juga. Jadi bila kita tengok, bila ada JPP ni, dia bertindih pula fungsi dia. Bertindih pula fungsi dia dengan JPKK dan juga JPKKP yang dilantik oleh kerajaan negeri. Contoh macam ketua kampung dulu lah, dia tukar nama jadi JPKK dan juga JPKKP. Ni dia ganti nama. Dulu ketua kampung dengan apa? Dah lupa dah satu lagi tu. Dia dilantik oleh kerajaan negeri dan dia berfungsi di bawah kerajaan negeri. Bila wujudnya JPP ni, yang ni, dia akan bertindih dia punya pelaksanaan dia. Sebab itulah menteri-menteri besar ni kata, Anwar tak respect kerajaan negeri. Dia nak buat kerajaan negeri nombor 2. Mana boleh? Macam tu hang menanglah pilihan raya. Hang menang pilihan raya, hang buatlah, tapi dia tak buat dekat negeri-negeri yang dia tak bil. Dia buat shadow menteri besar, dia buat shadow ahli Dewan Undangan Negeri dan menyusahkan untuk pengagihan bantuan kepada rakyat sebab mereka ni tak ada staff. JPP tak ada staff, dia tak ada agensi bawah dia. Dia nak agihkan macam mana? Jadi dia nak kena masuk dalam pejabat
Menteri Besar nak kena masuk juga dalam pejabat kerajaan negeri. Pejabat SUK. So lebih baiklah penyaluran itu dibuat kepada kerajaan negeri, dan kerajaan negeri yang agihkan mengikut kepada agensi di bawah dia. Tapi orang berkata harapan kata, oh satgi bagi kat Menteri Besar akan lesapkan duit tu, beli kereta Mercedes. Kepala otak dia. Segala duit yang diagihkan kepada kerajaan negeri perlu diisytiharkan penggunaan dia. Bukan boleh suka-suka pergi beli kereta Mercedes. Kalau kata bantuan tu adalah untuk diberikan bantuan kepada mangsa yang terlibat dengan bencana, maka semua mangsa yang terlibat dengan bencana kena bagi. Dan juga akan diminitkan berapa penerima dan sebagainya mengikut kepada agensi-agensi di bawah kerajaan negeri, bukan pergi serah kepada JPP. Hari ini JPP buat keluar kenyataan. JPP di Terengganu, apabila bantuan sampai hari ini belum diterima, dia buat keluar kenyataan. Apa nama dia kata? JPP akan bekerjasama dengan DO di setiap daerah dan sebagainya. Sebab dia tak ada agensi, bila dia nak kerjasama dengan DO, dia nak kena lalu nak. Dia nak kena lalu kerajaan negeri juga, sama lah. So lebih baiklah dibuat bagi kepada kerajaan negeri, bukan digunakan bagi tujuan politik nak claim kononnya Anwar Ibrahim yang bagi. Itu adalah JPP ya. Jadi tak heranlah kalau menteri-menteri besar nak memulau dia. Jadi esok dia nak pergi Perlis pun pulau dia juga. Jadi itulah biasalah tuan-tuan. Memang kepala otak sungguh. Jadi hampa nak buat penerangan tentang JPP ni senang. Dan hampa boleh rujuk juga kenyataan daripada ahli Dewan Undangan Negeri di Pahang yang mana dinafikan hak dia. Dia menang di DUN tu, lepas tu kerajaan negeri tubuh lagi DUN lagi seorang. Ada DUN lagi seorang lagi dipanggil sebagai penyelaras DUN. Segara peruntukan serah kepada penyelaras DUN. Dan kita kena ingat bila ahli Dewan Undangan Negeri, terima kasih bila ahli Dewan Undangan Negeri ataupun MB dilantik, dia adalah pejabat awam. So segala duit yang turun kat dia diisytiharkan. Macam mereka ni yang dilantik sebagai penyelaras DUN, duit kerajaan keluar ni, macam mana kita nak tahu? Dia bukannya ada di dalam perbelanjaan negeri dan sebagainya, dan dia tidak perlu membuat pengisytiharan pun tentang perbelanjaan dia. Sekiranya dia terima 100,000. 100,000 tu tidak semestinya dia nak kena belanja kepada rakyat. Mungkin dia boleh belanja kat diri dia, kat keluarga dia dan sebagainya. Tapi kalau ahli Dewan Undangan Negeri, dia terima 100,000, 100,000 dia kena belanjakan kepada rakyat. Bukan boleh dia buat rumah dan sebagainya. Okey, saudara semua. Terbaik bro, JPP belum betul. Nak marah betul dengan JPP Anwar best tapi tak baik. Anwar best kot sekarang lah. Huru hara habis, bukan makin stable. Makin senang nak menyamun, ya habis. Makin senang nak menyamun sebab dia bukan ada otoriti untuk pegang duit tu. Ibarat bagi duit kat orang biasa. Bagi duit kat orang biasa. Dia bukan pejabat awam. Dia bukannya ahli adun dan sebagainya. Bagi duit kat dia. Dia cekau duit tu lah. Pergi beli BMW. Waktu kempen kata ni sama dengan yang dilakukan oleh Mahathir dulu. Dia belajar pada tahun 90 menafikan hak negeri untuk menguruskan kewangan negeri. Lebih teruk pada Mahathir. Sebab Mahathir dia tak buat struktur pentadbiran negeri sendiri. Mahathir walaupun dia sekat kewangan persekutuan kepada negeri Kelantan pada waktu tu, ada cerita macam-macam lah, baku apa semua tu kan. Walaupun dia sekat kad Kelantan, masih lagi ada menteri besar sendiri. Tapi yang ni dia buat satu jawatan, dan jawatan ni duduk ibarat dia dengan menteri besar ni selevel. Kalau saya jadi menteri besar, saya tak mau layan. Anwar mai aku tak mau layan. Pi mampu lah kan. Hari ni dia kena semua negeri nak ban dia. Lepas tu yang Perlis pula. Yang Perlis, sebab apa Perlis ban dia? Yang dia nak pergi Perlisnya hari ni orang Pakatan Harapan bagi tahu, oh, negeri-negeri yang ditadbir oleh PAS ni nak memulaukan Anwar sebab duit peruntukan negeri tak dapat. Ni pembohong besar. Ini cerita di dalam parlimen. Bila Rafizi kata apa? Rafizi bangun, dia kata dia dimaklumkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kerajaan yang pertama terhegeh-hegeh datang jumpa dengan Anwar Ibrahim adalah Perlis. Datang jumpa dengan dia untuk minta duit dekat Anwar Ibrahim. Ni kenyataan dekat dalam Dewan Rakyat tarikh
19 hari bulan Disember tahun 2023. Sesi petang tak silap saya. Tak ada kena-mengena dengan duit bantuan Kelantan Terengganu. Jadi MB Perlis balas balik, dia kata apa? Bukan saya yang pergi jumpa dia, pergi minta dia duit, tetapi dia yang jemput saya, panggil saya datang ke pejabat dia atas sebab nak berjumpa dengan menteri-menteri besar di setiap negeri selepas dia dilantik sebagai Perdana Menteri. Ni isu MB Perlis yang tak mau sambut dia. Sebab hang fitnah, hang kata aku pergi minta duit kat hang semua kat ni, sedangkan hang jemput aku main pejabat hang. Tak ada kena-mengena isu dengan Kelantan Terengganu. Tapi hari ni orang Pakatan Harapan duk main dalam Twitter, duk spin mengatakan bahawa semua neripah ni marah sebab Anwar tak bagi duit kat depa. Hangpa ingat rakyat ni bodoh. Rakyat tak erti fikir. Rakyat pun boleh tengok kan. Kalau saudara ada video-video tu, boleh keluarkan balik video tu supaya rakyat nampak video tu. Inilah sebabnya kerajaan negeri tak mau terima dia sebab dia kelentong. Dia pusing sana, dia pusing sini, dia pusing sana, dia pusing sini, dia pusing sana, dia pusing sini. Kuat sungguh engkau ni memfitnah Mi Mahiran ni, saya nak blok dia. Dia ni merapu ni. Benda kenyataan Rafizi. Nak fitnah apa? Kalau fitnah, semua orang boleh pergi buka. Semua orang boleh pergi tengok dekat YouTube. Rafizi sendiri sebut, untuk pengetahuan pembangkang, Perlislah kerajaan yang pertama datang melutut ke Anwar minta duit. Ni kenyataan di dalam handset parlimen ada. Ni saya berterupa ni, masuk-masuk main ni saya ni dia. Saya merapu nak layan orang ni ban phone stream pi bulan. Pi duk jauh di bulan yang duk kacau. Okey dan Pakatan Harapan terbaik apalah, membohong kuat-kuat. Aku nak Perlis haram jadah kerajaan sekarang. Okey dan tu saya dah jawab dah lah pasal JPP, pasal apa segala ni saya dah jawab. Hangpa boleh pi, kalau hangpa berhadapan dengan depa, hangpa dah boleh pi jawab dah dengan depa. Bagi fakta lah abang depa. Okey, ni saya nak bagi sedikit pandangan tentang PAU. Persidangan Agung UMNO ni dalam ucapan Zahid. Jadi ni kalau ada orang-orang UMNO bolehlah bahaskan saya. Okey, jadi dalam ucapan Zahid ni yang pertama Zahid kata apa? Saya ambil charger dan saya punya siapa kata geng PH tak dijemput dalam PAU? Mereka jadi pemerhati kas mereka dapat kad. Pegawai-pegawai media kepada menteri-menteri PH semua dijemput dalam PAU. Dan membuat laporan secara terus kepada Anwar Ibrahim berkenaan dengan persidangan Agung UMNO. Saya ada bukti. Mereka boleh cakap lah apa mereka nak cakap, tapi saya ada bukti. Okey tuan saya dah screenshot dah salah seorang yang masuk tu. Saya ada bukti. Saya ada kad pemerhati khas. Okey, ucapan Zahid. Dalam ucapan Zahid ni, dia kata dia tidak pernah mempunyai niat ataupun mempunyai sebarang perjanjian sulit dengan Pakatan Harapan sebelum PRU 15. Jadi orang UMNO pun tepukkan kan. Betul lah Zahid, betul dan sebagainya. Sebab semua tu telah dibayar. Semua nak jadi dia punya penyokong Zahid lah kan. Jadi semua bersorak. Tapi hakikat yang sebenarnya betul tak? Salah. Hakikat yang sebenarnya Zahid perlu menerangkan. Dia perlu menafikan lagi. Dan surat sokongan kepada Anwar Ibrahim bertarikh 11 hari bulan Oktober tahun 2021. Dia tak pernah nafikan surat tersebut. Yang ditandatangani oleh dia dan sign dia sendiri pun. Dia tak pernah nafi. Dia tak pernah buat laporan PDRM yang kata surat tu palsu dan sebagainya. Dalam surat itu sendiri jelas menunjukkan bahawa dia menyatakan sokongan tidak belah bagi dan taat setia kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu sebelum PRU ke-15. Jadi bagaimana dia nak nafikan benda tu? Dia bukan saja PAU yang sekarang ni. Yang sebelum ni pun dalam mesyuarat MKT dan sebagainya dia tak pernah nafikan. Apabila didesak, ditanya, dia tak pernah nafi. Dan last sekali Anwar Musa membongkarkan bahawa surat itu sebenarnya yang betul.
Sebab tu sebab tu Zahid tak berani nak nafi. Okey Okey, yang keduanya adalah rakaman suara. Rakaman suara bertarikh 7 April 2021. Rakaman suara di antara Zahid dan juga Anwar Ibrahim. Di dalam rakaman suara tersebut jelas menunjukkan adanya hubungan dan juga adanya kerjasama di antara Anwar dan juga Zahid. Dan Zahid menganggap Anwar Ibrahim sebagai dia punya cikgu dia yang mengajar dia segala-galanya, termasuklah dengan ucapan. Dan dalam rakaman tersebut menunjukkan bahawa ucapan yang telah pun dibaca oleh Zahid ni seolah-olah ucapan yang telah pun dibuat oleh Anwar Ibrahim itu sendiri. Dan Zahid tak pernah nafikan. Dan yang bukti yang paling kukuh sekali adalah pendedahan daripada Saifuddin Nasution. Selepas Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri, Saifuddin buat satu post dekat dalam FB dia. Dia mengatakan bahawa dia tidak pernah menyesal dan dia orang kata mengakui bahawa usaha untuk membina kerjasama dengan BN dan juga PH itu sudah lama direncanakan sebelum lagi PRU ke-15, walaupun dia dikecam dan sebagainya. Dan akhirnya Anwar menjadi Perdana Menteri. Kenyataan ini dibuat pada 4 hari bulan Disember tahun 2022. Walaupun selepas daripada itu, Saifuddin mengeluarkan kenyataan yang menafikan. Apabila Zahid kena hentam di peringkat UMNO, dia keluar kenyataan bahawa dia tersalah tulis. Dia tersalah tulis dan sebagainya. Sedangkan ada gambar. Ada gambar yang dikeluarkan sebelum PRU 15, Saifuddin, Anwar dan juga Zahid makan sekali. Bukan, Saifuddin, speaker sekarang Tok Johari Sungai Petani dan juga Zahid Hamidi makan sekali. 2-3 kali mereka makan sekali, keluar gambar. Zahid pakai jubah putih, Saifuddin pakai baju Melayu, Datuk Jo pakai apa? Tak saya tengok dah. Ada mereka makan sekali, buka puasa sekali dan sebagainya. Jadi itu tidak dapat dinafikan bahawa pendedahan Saifuddin itu sebenarnya benar. Yang mengatakan memang ada agenda, memang ada perbincangan dan memang ada usaha sebelum PRU 15 untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Begitu juga dengan kebocoran maklumat yang saya dedahkan dalam live saya. Tak silap saya 23 September, saya tak letak lagi tarikh kat sini, saya lupa tarikh dia. Saudara semua boleh tengok live saya pada bulan September. Pergilah tengok sejam. Setiap kali live ni sejam kan. Semua buka pergi tengok lah. Saya ada dedahkan daripada maklumat daripada rakan saya di dalam UMNO. Pada September 2022, tak silap saya 23 September, ada perbincangan yang Zahid utarakan tentang jajaran baru. Dan mendesak supaya MKT pada waktu itu bersetuju untuk membina hubungan dengan DAP dan juga Pakatan Harapan. Dan sebelum-sebelum tu pun ada masa pilihan raya Negeri Melaka, apabila kerajaan Negeri Melaka tumbang, berlakunya pilihan raya kan didedahkan oleh Sulaiman Ali yang mengatakan bahawa Zahid ada mencadangkan jajaran baru kerjasama dengan DAP dan sebagainya. Lepas tu dalam siri pilihan raya Negeri Johor pun sama juga nak buat jajaran baru dan sebagainya. Sehinggalah pada bulan September sebelum bukan September ni, September 2021 bukan 2022. September 2022, saya tak pasti. September 2022, 23 September. Tengok balik live saya dah lupa dah. Dalam perbincangan tersebut mengatakan bahawa tidak perlunya ada pergaduhan di antara Ismail dan juga Zahid dan meletakkan Ismail Sabri sebagai poster boy dalam pilihan raya, dan BN tidak akan bersama dengan Perikatan Nasional dan akan membuat hubungan sulit dengan Pakatan Harapan. Dan pada waktu itu beberapa pimpinan Barisan Nasional menentang dan mereka sendiri digugurkan keahlian mereka dan mereka mendedahkan memang benda ni wujud. Antaranya adalah Tajuddin Rahman Pasir Salak, Anwar Musa, ramai lagi yang mendedahkan benda ni dan dan mereka dikeluarkan daripada ahlian UMNO tersebut. So, kalau Zahid kata bahawa dia tidak mempunyai sebarang niat ataupun dia tidak mempunyai sebarang perjanjian sulit, ahli-ahli UMNO yang bersorak tu
patut dia tengok sendirilah. Dia buka sendiri, tengok rentetan sejarah. Sebab hari ni zaman handphone ada. Boleh cek laporan berita, boleh dapat sumber pertama dan sebagainya. So hari ni orang kata apa? Orang UMNO tu sendiri perlu sedar apa sebenarnya pertujuan Zahid. Zahid dia nak duduk dengan Pakatan Harapan ni, apakah sebenarnya interest dia? Zahid nampak bahawa bila dia duduk dengan Perikatan Nasional tidak boleh membantu dia. Apakah yang Perikatan Nasional tidak boleh membantu dia? Membantu daripada sudut yang bagaimana? Apabila di dalam Perhimpunan Agung UMNO, Zahid Omar Nassan menyebut bahawa Perikatan Nasional akan membunuh UMNO tu. Tidak boleh membantu UMNO dan sebagainya. Ini saya rasa satu ucapan yang salah. Sebab apa? Hakikat yang sebenarnya telah pun didedahkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, Anwar Musa, Tok Guru Hadi Awang, Ismail Sabri dan sebagainya. Yang pernah mendedahkan bahawa Zahid sebelum ini, semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri dan juga semasa Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, dia telah bawa jumpa dengan dua orang ni. Dia bawa fail dan sebagainya, fail berkaitan dengan pertuduhan mahkamah dia, dan mendesak supaya Ismail Sabri dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menggugurkan pendakwaan dia di mahkamah. So, kedua-dua orang ini tidak buat benda tu. Dan sebenarnya ucapan Thomas Hassan dan Zahid yang mengatakan tidak boleh kerjasama dengan PN ini sebenarnya adalah kerana kalau kita tengok dalam siri penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional dan Keluarga Malaysia, ada perjanjian bersyarat yang telah dimeteraikan. Dan kedua-dua perjanjian MOU pada zaman Tan Sri Muhyiddin dan juga CSA pada zaman Ismail Sabri meletakkan klausa dan ditandatangani oleh parti-parti yang bergabung membentuk kerajaan, di mana klausanya adalah tidak akan mencampuri sebarang urusan di mahkamah. Dan perjanjian ini telah pun dimeteraikan dalam satu bentuk perjanjian. Apabila salah satu pihak mengkhianati, maka satu pihak lagi akan menarik diri daripada kerajaan ini. Jadi Zahid melihat bahawa tidak ada ruang dan peluang untuk beliau menggugurkan pendakwaan dia di mahkamah. Jadi inilah tujuan sebenar Zahid ni. Dan Zahid nampak bahawa dia perlu merayu kepada pihak satu lagi lah. Dia dah try dah dekat PN, dia dah try kat Ismail Sabri, dan hari ni dia anggap Anwar Ibrahim tu sebagai abang dia, orang yang kenal dia lama, yang pernah membantu dia sebelum ni kat dalam UMNO, yang pernah mengangkat dia sebagai ketua pemuda UMNO. Dan apa yang Zahid buat sekarang ni, dia berharap supaya Anwar Ibrahim boleh mencampuri urusan dia di mahkamah dan boleh menggugurkan kes dia. Sebab itu Zahid bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi conclusion dia di sini adalah tujuan sebenar Zahid bukan sebab hala tuju parti UMNO selepas kekalahan PRU15. Hala tuju Zahid sebenarnya bukannya untuk membangkitkan UMNO, untuk menyatukan. No. Hala tuju Zahid sebenarnya adalah untuk diri Zahid itu sendiri. Sebab dia nak meloloskan diri dia daripada pendakwaan di mahkamah. Sebab dia nak membebaskan diri dia daripada pendakwaan di mahkamah. Itu sahaja. Jadi kalau orang UMNO ada dengar dia bersyarah tadi, duk cerita pasal ni, dan hari ni dia sendiri dah tak sebut dah tentang Melayu Islam dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia terpaksa untuk meyakinkan ahli UMNO untuk menyokong DAP supaya dia dapat selamat dan sebagainya. Okey, tuan, selepas tu Zahid sebut apa lagi? Ucapan Zahid berkenaan dengan Najib. Yang ni kena dengar betul-betul teliti. Saya ulang 3 kali untuk dengar. Ni saya nak buka mata penyokong-penyokong Najib dan membuka otak mereka supaya mereka fikir. Saya ulang 3 kali ucapan Zahid dan saya dengar dengan teliti apa yang Zahid sebut. Saya take note satu-satu apa yang Zahid sebut. Saya boleh tunjuk, saya take note ni. Saya cantik apa yang dia sebut dan saya quote directly apa yang dia sebut. Zahid kata apa? Jatuh pula ini nanya. Okey, Zahid kata apa? Dia kata dia berharap supaya mahkamah memberi keadilan dekat Datuk Seri Najib Razak. Supaya Datuk Seri Najib Razak ni dapat dibicarakan secara adil dan sebagainya. Tetapi
dia punya hujah dia yang pertama tu, dia letak apa? Dia letak apa ayat dia yang pertama tu? Yang ni orang UMNO akan terkeliru. Ni penyusunan ayat yang mungkin Anwar ajak supaya tuan-tuan tak nampak. Penipuan dia adalah pada paragraf yang kedua. Supaya wartawan akan tidak kod kepada hujah dia yang pertama. Dia kata apa? Yang pertama dia kata semua ahli UMNO tahu bahawa pendakwaan kepada Najib ini adalah pendakwaan terpilih dan juga pendakwaan kerana politik. Dia nak sebut kat sini. Dia nak sebut dalam tu. Tapi dia takutlah yang buat pendakwaan terpilih dan politik ni adalah Anwar Ibrahim sendiri pun. Bukan Tan Sri Muhyiddin, bukan Ismail Sabri. Anwar yang dengan tim-tim dia yang pasal apa puah ni apa semua ni, Tony Puah apa semua ni yang duk cerita pasal Najib Rosmah banyak. Okey, tu paragraf pertama hujah dia bawa. Kalau orang UMNO perasan, yang kedua dia sebut apa dia sebut? Dia sebut Najib perlu membuktikan diri dia tidak bersalah di mahkamah. Dan mahkamah perlu memberikan keadilan kepada Najib. Listen carefully apa yang dia cakap. Ini membuktikan bahawa janji Zahid untuk membebaskan Najib sebaik sahaja berakhir pilihan raya itu bohong semata-mata. Bohong semata-mata. Dan orang yang penyokong Najib ni, hampa ni sedang digunakan oleh Zahid Hamidi dan juga Anwar Ibrahim. Sebab apa? Kita kena tahu Najib ada dua kes. Sebab apa Najib masuk penjara? Dan bila Najib ada dua kes, orang UMNO akan keliru, dia tak nampak. Zahid sebut pasal YMDB, dia tak sebut pasal SRC International. Walaupun dia selit bahawa Najib telah pun duduk dalam penjara seorang diri dalam kenyataan dia tu. Tapi dia refer kepada YMDB. Sebab apa dia tak merefer pada SRC? Sebab SRC telah pun selesai di peringkat Mahkamah Persekutuan. Dan di peringkat Mahkamah Persekutuan mengekalkan hukuman kepada Najib 12 tahun penjara dan juga denda sebanyak 120 juta, saya tak ingat. Inilah hukuman yang telah pun dijatuhkan oleh Mahkamah Persekutuan. Dan sebelum tempoh 14 hari, selepas Mahkamah mengeluarkan keputusan bahawa Najib bersalah di peringkat Mahkamah Persekutuan, peguam Najib pada waktu itu, Tan Sri Syafiee, telah pun menghantar petisyen pengampunan kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Dan petisyen ini belum lagi ditolak. Petisyen ini belum lagi dibereskan. How can you do judicial review? Petisyen ini tidak dibereskan mengikut kepada perlembagaan. Najib, apabila petisyen ini dibereskan, barulah dia ada orang kata apa, bila petisyen ini dibereskan, barulah dia hilang kelayakan dia, dan juga barulah dia boleh minta untuk buat proses yang seterusnya. Sekarang ini petisyen pengampunan Najib ini tergantung, duduk di tengah-tengah. Masa zaman Anwar dulu, Anwar Ibrahim, lepas Anwar didapati bersalah dalam hukuman tut-tut-tut, dia hantar petisyen. Dalam tempoh masa 21 hari, petisyen itu telah pun ditolak. Anwar tak dapat pengampunan. Najib, until now, petisyen itu tak ditolak. Dan janji Anwar Ibrahim, selepas dia jadi Perdana Menteri, dalam tempoh masa seminggu, dia akan memberi pengampunan kepada Najib, sebagaimana yang dibuat oleh Tun Mahathir kepada dia. Hanya ni orang UMNO kena tengok. So, untuk kenyataan Zahid yang mengatakan bahawa Najib perlu selesai kes dia di mahkamah, tak relevan lah. So, hang kena tunaikan dulu. Bagilah pengampunan kepada Najib dulu. Kalau hang kata hang kesian, Najib duduk dalam penjara. Tapi even hari ni, Anwar, Zahid, semua tak cakap pasal pengampunan. Tak ada siapa pun cakap pasal pengampunan. Why? Sebab apa mereka cakap? Sebab niat mereka untuk membebaskan Najib itu hanyalah propaganda untuk menarik sokongan puak-puak UMNO ni. Yang orang-orang hak sokong Najib ni, yang otak-otak tak pandang cerdik ni, yang bodoh-bodoh ni. Hakikat sebenarnya, mereka tak ada interest pun untuk membebaskan Najib. Sebab itu mereka tak sebut tentang pengampunan. So, my suggestion to ahli-ahli UMNO yang penyokong pada Najib, start from today, desak Zahid kepada lembaga pengampunan. Sebab apa? Sebab petisyen itu tidak ditolak. Petisyen itu tidak ditolak. Apabila petisyen itu belum dibereskan, Najib ada chance untuk dapat pengampunan.
Kalau Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga lembaga pengampunan menolak petition tersebut, then you fikir tentang the next process. And whether you nak pergi judicial review ke, whether you nak pergi PBB dan sebagainya, the next process. Right now, you finish all the process first. Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan, Lembaga Pengampunan. So, sekarang ni adalah tersangkut di Lembaga Pengampunan. So, sekarang ni tak percaya, you desak. Saya boleh bagi tahu Zahid akan kelupok. Sebab apa? Dia telah terkantoi dengan ayat dia. Dia telah membelik lidah dia. Zahid kan suka belik lidah. Pasal 10 ahli parlimen pun dia dah terbelik. Ni pun dia terbelik. Jadi yang pertama saya beritahu tadi, kalau betul-betul Zahid dengan Anwar nak bebaskan Najib adalah melalui pengampunan. Jadi untuk bahagi kes SRC. Dan bagi kes YMDB pula, barulah Zahid ataupun Anwar boleh menggunakan term yang disebut sebagai pendakwaan terpilih ataupun pendakwaan yang bersifat kepada politik dan meminta supaya kes tersebut disemak. Sebab kes ni dalam pembicaraan, kes tersebut dinilai semula agar pendakwaan tidak diteruskan. Ini melibatkan kes YMDB. Dan adakah Anwar DAP PKR akan buat benda ni? Kalau tanya orang PN, memang kita sukalah, kita sokonglah supaya anda buat benda ni. Sebab nanti kita tahu nak sapu macam mana. Jadi kita sokong, kena buat macam ni. Ini dua kaedah ni. Ingat betul-betul orang UMNO, please record apa yang saya cakap, tolong ambil nota untuk perjuangan anda. Dalam kes SRC, saya ulang lagi sekali dalam kes SRC, dia dah selesai semua. Mahkamah Tinggi dah selesai, Mahkamah Rayuan dah selesai, Mahkamah Persekutuan dah selesai. Jadi yang belum selesai adalah Lembaga Pengampunan. Sebab Najib pada 14 hari selepas hukuman dijatuhkan, dia telah pun menghantar petisyen pengampunan. Dan petisyen pengampunan kepada Lembaga Pengampunan itu belum ditolak lagi. Jadi ini yang pertama dalam kes SRC, kalau nak bebas Najib daripada penjara. Dan yang kedua, dalam kes YMDB baru boleh desak. Yang mengatakan bahawa ini adalah pendakwaan terpilih, pendakwaan berpolitik, dan memohon supaya Peguam Negara menyemak semula pendakwaan tersebut sama ada untuk diteruskan ataupun tidak diteruskan. Ini dua. Saya bagi poin ni kepada orang UMNO ni. Hampa desak Zahid. Dan hampa akan nampak sendiri munafik dan kejahatan Zahid Hamidi. Sebab hampa senang dimomok-momokkan dan diperbodohkan oleh Zahid Hamidi. Dan sebab orang ahli UMNO ni senang. Sebut Najib je, nak bebas Najib, mereka akan kelupok. Bosku. Jadi dia dah tak sedar dah apa yang berlaku kehadap diri dia, dan dia telah ditipu oleh presiden dia sendiri. Okey, saudara. Digula-gulakan jalan terbaik. Ni saya bagi hampa desaklah Zahid. Aku tak maulah desak sebab saya tak sokong Zahid Najib dibebaskan. Hampa sokong Najib dibebaskan, so dia hampa kena desak lah. Start from tomorrow, habis lagi tak pau dah lagi kan. Start from tomorrow, hampa kena bawa petition, memorandum apa semua untuk pengampunan Najib Razak. Desak dia, hampa nak tengok dia lepas ke tak lepas. Dan saya berani garanti 100% hampa hanya digunakan oleh Zahid. Sebab apa? Sekejap saya cerita. Sebab apa saya yakin? Ni apa bulan? 13 kan? Kena save siap-siap. Sekejap kalau kena apa-apa, kena tanya. Kita ada kita punya laporan percakapan. Vape periksa apa? Ni bukan vape bang, ni mikrofon. Dia tak boleh hisap. Ni mikrofon, dia ada bulu, dia boleh geli-geli kan mak. Okey Okay, saya sebut banyak kali. Sebab apa Zahid tidak akan membebaskan Najib? Dan kenapa Anwar tidak akan membebaskan Najib? First, Anwar pernah buat perjanjian dengan Najib, dengan Yusof apa nama Yusof atau tu yang timbalan Presiden Indonesia. Dan dia melihat sendiri populariti dan juga kemampuan Najib Razak ni. Najib Razak punya kemampuan untuk menarik sokongan lebih tinggi. Dan kalau Najib dibebaskan, dan Najib cuma kecundang dalam pilihan raya kerana dia terpalit dengan kes yang melibatkan YMDB dan juga SRC International yang dimainkan oleh Tony Poa dan juga Anwar Ibrahim. Dan dengan mengaitkan isteri dia Rosmah Mansur dengan rambut, handbag dan sebagainya.
Jadi sebab itulah dia kecundang. Tapi tak adalah kecundang teruk macam Zahid Hamidi. UMNO tak kecundang. Zahid Hamidi plan untuk bagi UMNO lemah. Okay. So that tuan-tuan, bila Najib dibebaskan, gelombang dia tu sangat kuat. Gelombang Najib Razak ni sangat kuat. Dan daripada dulu lagi, masa dia jadi ketua pemuda pun, gelombang dia sangat-sangat kuat, gelombang Najib ni. Dan gelombang Najib ni boleh memusnahkan DAP dan juga PKR. DAP, orang Cina akan hilang kepercayaan kepada DAP kerana mereka sebelum ini mengatakan Najib itu, Najib ini dan sebagainya, dan mereka adalah kerajaan sekarang ni dan Najib dibebaskan. Begitu jugalah dengan PKR yang mana sebelum ini duk katakan Najib macam-macam dan sebagainya, orang percaya dengan Anwar nak buat tabik urus baik dan sebagainya, kemudiannya Najib keluar, dia akan tenggelam. Dan kalau nak dibandingkan performa daripada sudut ekonomi di antara Najib dengan Anwar, Najib lagi expert. Dan dia akan kena dengan Najib kau-kau ya, macam mana Tan Sri Muhyiddin kena masa Najib duk troll dia kat dalam FB tu. So inilah dia punya ketakutan dia kalau Najib ni keluar. Dan Zahid, kalau Najib keluar, Zahid kena serah jawatan presiden kepada Najib Razak. Dan kalau nak tahu, Zahid bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi kalau dia bagi kepada Najib, dia turun sebagai timbalan Perdana Menteri, dan berapa lama dia nak tunggu masa untuk dia dapat tempat tu. Dan dia takkan serah kepada Najib, dan dia tahu kalau Najib keluar, Zahid akan hilang dalam radar politik. Zahid kalau dia serah jawatan presiden kepada Najib, dia bertanding naib ataupun timbalan presiden, dia takkan menang. Tak ada siapa yang akan sokong Zahid pun. Dan Zahid menang dulu disebabkan oleh berlakunya pertembungan tiga penjuru di antara Khairi Jamaluddin, Tengku Razali yang menyebabkan dia menang. Saya ada satu tadi, saya lupa nak cerita pasal Hisham dengan Khairi Jamaluddin ni. Ustaz tadi saya skip. So that tuan-tuan dekat situ, kalau kita tengoklah, kalau kita tengok, inilah yang akan menyebabkan bahawa mereka ni tidak akan membebaskan Najib dengan Zahid. Tak percaya, desak lah. Ahli UMNO sila desak. Saya nak tengok anda desak. Nak tengok dia akan bebaskan ke tak? Tapi trust me, dia takkan bebaskan. Okey tuan-tuan, saudara semua. Tadi ada orang tanya saya tadi, komen berkenaan dengan Khairi Jamaluddin nak lawan dengan Hishamuddin dengan Khairi Jamaluddin nak lawan dengan Zahid ni. Okey. Hishamuddin ni, pengumuman dia tu akan menyebabkan mungkin dia kena kerat awal. Saya nampak lah. Sebab apa? Orang pertama yang bangkit menentang Zahid semasa Zahid nak tubuh kerajaan dengan Anwar adalah Hishamuddin. Kalau tuan-tuan perasan, Hishamuddin pernah buat satu tweet. Dia mengatakan bahawa aku rela dipecat daripada bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Ini adalah tweet yang pernah dibuat oleh Hishamuddin. So, saya rasa jawatan presiden dan juga timbalan presiden ni, Anwar Ibrahim akan nasihatkan Zahid supaya tidak akan dipertandingkan. Sebab apa? Kalau tuan-tuan tengok, dalam sekarang ni ada dua orang yang kuat yang akan bertanding. Seorang Hisham, seorang Khairi. Jadi dua-dua ni ada pengaruh yang cukup kuat. Dan mereka ni boleh tumbangkan Zahid bila-bila masa saja. Dan tuan-tuan boleh tengok masa persidangan agung, bila Hisham masuk, Khairi masuk, sorakan ke atas mereka ni lebih kuat daripada sorakan ke atas Zahid Hamidi. So dengan mereka membuat keputusan bahawa mereka akan bertanding, ini akan menyebabkan Zahid merasa ketakutan. Dan ini juga kalau kita tengok MKT pun juga akan menasihatkan supaya Tan Sri Presiden tidak akan membuka jawatan ini untuk dipertandingkan. Begitu juga dengan Mat Hassan. Mat Hassan pun akan kelang kabut sebab Mat Hassan akan hilang dalam radar politik. Dua orang ni akan hilang. Kalau mereka kecundang dalam pemilihan UMNO, Zahid dengan Tok Mat Hassan, ini adalah pengakhiran mereka
dalam politik UMNO. Mereka akan lesak tu. Mereka akan hilang tu. Zahid akan masuk penjara. Tun Mak Hassan wallahu alam akan pergi tamnah. Tapi dia akan hilang lah. Tun Mak Hassan ni baru saja jadi ahli parlimen dan dia baru saja berjawat jawatan yang tinggi dalam UMNO. And so dia dengan Zahid ni akan menggunakan pelbagai alasan lah, menggunakan 140 ketua bahagian ni supaya menghalang daripada pemilihan ini berlaku. Dan Anwar Ibrahim juga akan interfere sebab Anwar Ibrahim hantar pegawai dia dekat dalam persidangan Agung UMNO dan saya tahu pegawai yang masuk tu siapa dia untuk memantau persidangan, untuk bagi laporan dan sebagainya. Dan saya akan beritahu pada tuan-tuan, Anwar Ibrahim juga akan menasihati Zahid supaya jawatan ini tidak akan dipertandingkan. Jadi ini adalah orang kata terpulang kepada akar umbi UMNO. Sekarang ni zaman media sosial. Akar umbi UMNO kalau mereka nak buat satu perubahan, kalau mereka nak buat satu pembaharuan dalam parti mereka dan mereka nak jadi satu parti Melayu yang dominan, pada PRU 16 mereka kena ambil keputusan sekarang. Mereka tak boleh ambil keputusan lepas-lepas ni. Dia kena ambil keputusan sekarang. Dan mereka walaupun mereka tak boleh masuk dalam PAU, tetapi ada hashtag yang dibuat untuk persidangan Agung UMNO tahun 2023. Dan mereka kena menunjukkan protes mereka beramai-ramai dan 3 juta ahli ni kena tunjukkan protes mereka. Dan protes mereka ini akan di-pick up oleh wartawan dan sebagainya, yang mana mengatakan bahawa mereka nak wujudnya demokrasi dalam parti UMNO itu sendiri. Dan mereka nak supaya jawatan presiden dan juga timbalan presiden ini dipertandingkan dan UMNO tidak perlu mendengar nasihat Anwar Ibrahim. Sebab Anwar akan nasihat Zahid, dia tak payah buat lah. Sebab apa? Anwar akan tahu kalau Zahid jatuh, Hishamuddin jadi presiden. Dan saya harap Hishamuddin lah naik jadi presiden bagi Khairi Jamaluddin berganti tempat Mak Hassan. Kalau Hishamuddin naik jadi presiden, Hishamuddin dah sebut dah dalam Twitter dia kata dia rela dipecat daripada bekerjasama dengan PH. Dan Anwar Ibrahim tahu kalau Hishamuddin jadi presiden, dia akan keluar daripada Pakatan Harapan dan dia akan bawa GPS semua keluar sekali. So kerajaan akan runtuh. So dia akan menasihati Zahid lah. Tapi ahli UMNO kena tahu, UMNO bukan milik Anwar Ibrahim dan juga DAP. Anwar adalah milik 3 juta ahli UMNO. Dan anda berhak untuk menentukan protes anda. Kalau saya jadi orang-orang UMNO sekarang ni, saya dah protes gila-gila dah dekat dalam Facebook UMNO, dekat dalam Facebook akhbar berita. Saya dah tunjuk protes gila-gila dah. Sebab mereka tak tahulah kot mereka sanggup nak duduk dengan Anwar dan juga DAP ni kan. Tapi kalau mereka tak sanggup duduk, mereka dah kena protes gila-gila dah. Dan tanda protes mereka ni lah yang akan mengubah sejarah UMNO tu. Dan mereka kena ingat sukar untuk mendapat seseorang yang menawarkan diri dia untuk berlawan dengan orang yang dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri sekarang ni. Susah nak cari dan UMNO hari ni tercari-cari siapa nak lawan dengan Zahid. Dan duk cari-cari, semua duk tanya saya. Nak promote siapa ni? Nak lawan dengan Zahid dan sebagainya. Dan sekarang ni mereka dah ada ketetapan. Hishamuddin dah ada. Nak lawan dengan Zahid. So, apa lagi anda nak tunggu? Sokong je lah. Dia dah tawar dah diri. Kami nak Tok Hisham. Tulis kat itu. Kami nak Hishamuddin jadi presiden UMNO. Buat protes besar-besaran. Yang menunjukkan bahawa keseluruhan ahli UMNO tu nak menyokong pada Hishamuddin. Dulu semua duk tanya saya duk sibuk. Amboi kata saya sibuk. Bila saya tak jawab, amboi semua duk tanya soalan. Orang-orang UMNO juga duk tanya soalan kat saya. Duk minta tolong saya dan sebagainya. Jangan duk sombong sangat kan. Jadi anda dah ada lah 2 orang yang mengaku nak bertanding. Hishamuddin dan juga Khairi Jamaluddin. Kalau tanya pendapat saya, kalau nak menang lawan Zahid, letak Hishamuddin. Kalau letak Khairi Jamaluddin ni, dulu dia boleh berapa undi? 71. Zahid boleh 91 kan. Tengku Razali 23 kan. Kalau tanya pendapat saya, letak Hishamuddin. Letak Hishamuddin, Khairi Jamaluddin berkalah sat jadi naik presiden. Jadi Khairi Jamaluddin dia pair dengan Hishamuddin ni, dia kena bawah Hishamuddin. Dia tak boleh duduk atas Hishamuddin. Dia duduk atas Hisham, dia tak jadi. Tak apa nak jadi. Sebab apa? Kemungkinan besar penyokong Hisham takkan sokong dia. Jadi lebih baik mereka berbincang 2 orang mereka. Hisham naik atas, Khairi Jamaluddin jadi naik, lawan 100% saya wani garanti menang. Momentum dia mesti pemenang. Dan kita sendiri akan kempen untuk nak bagi ni menang, Hisham menang.
Kalau kata mereka buat penyusunan macam tu lah. Tapi kalau Khairi Jamaluddin masuk dengan Hisham, Zahid menang. Zahid menang. Of course Zahid menang. Sebab akak Umi UMNO nampak bahawa ada perebutan dua kuasa nak lawan dengan Zahid. Mereka akan pilih Zahid sebab Zahid adalah timbalan Perdana Menteri. Dia akan pilih Zahid. Tapi kalau Hisham dengan Khairi Jamaluddin pi, Hisham duk bawah naik, Khairi Jamaluddin duk bawah Hisham, 100% Zahid akan mampu macam tu. Kalau Khairi Jamaluddin pi, Hisham duk bawah, kemungkinan hak yang sokong Hisham ni dia takkan sokong pada Khairi Jamaluddin ni, berbahaya juga. Jadi saya bagi tahu formula dia. Kalau Khairi Jamaluddin dengan Hisham kena bincang betul-betul dengan Tok Hisham apa Semrong, bincang betul-betul, memang mereka boleh kalahkan Zahid macam tu saja. Dan Zahid hari ni malam tak tidur. Dan nak buat bagi ada pemilihan ni adalah keputusan akar umbi UMNO. Akar umbi UMNO kena protes. Kalau akar umbi UMNO tak protes, maka keputusan akan dibuat oleh bukan Zahid Hamidi. Keputusan dibuat oleh Anwar Ibrahim dan juga DAP untuk menentukan hala tuju UMNO. Dan segala keputusan untuk PRU 16 adalah berpunca dengan sekarang ni. Kalau keputusan tidak diambil sekarang ni, result PRU 16, anda faham-faham sendiri. Dan untuk pemuda UMNO, saya carangkan naik pemuda UMNO. Bukan yang Pulau Pinang tu, yang kata dia nak gantikan Ashraf Wajdi tu kan, no. Kalau hampa angkat Sharil Hamdan jadi pemuda UMNO, hampa akan menang. Pemuda akan sokong hampa. Kalau hampa kekalkan Ashraf Wajdi, mati. Kalau hampa naik ada seorang lagi tu yang buat keluar statement baru ni yang nak jadi ketua pemuda UMNO, hampa mati. Percaya cakap saya. Saya duk buat media listening dan sebagainya. Sharil Hamdan popular di media sosial. Dan dia disukai oleh orang-orang muda dengan kaedah dia cakap walaupun dia serius. Sebab more of the youngers lah ni, mereka nak kepada cara kaedah cakap fact dan sebagainya. Orang suka style Sharil Hamdan tu. Kalau hampa letak Hisham, KJ, Sharil Hamdan, Puak-Puak Zahid ni semua, mati. Dan PRU 16, saya rasa kalau Melayu akan bersatu. Melayu semua dalam parti ni, parti-parti Melayu yang ada, PAS bersatu, UMNO ni akan bersatu dan kita akan jadi kuat balik sebagaimana 60 tahun dulu. Jadi hampa fikir sendirilah. Orang UMNO kita dah bagi dah. Sharil Hamdan terbaik untuk ketua pemuda ya. Saya pendokong Sharil Hamdan walaupun saya bukan dalam UMNO dah sekarang ni. Okey, tuan-tuan sama aja Sharil Hamdan tu statement tak konsisten. Sharil Hamdan dia ada keberanian. Dia ada talent dia yang tertentu untuk tarik pemuda UMNO. Hampa nak kata apa katalah tapi itulah pendapat saya. Okey, saudara semua di Facebook, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.